Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cikgu Helmi. Kami daripada Universiti Kasih Idris, pada malam ini kami akan menjalankan satu wawancara akademik di mana wawancara insan guru profesional, iaitu di mana kami memilih saudara Cikgu Helmi sebab kami melihat cikgu mempunyai ciri seorang insan guru profesional yang cemerlang, gemilang dan terbilang. So tujuan kita malam ni adalah untuk temu bual dan segala maklumat hanya akan diberikan untuk tujuan tugasan kumpulan saja. So Encik Bin sihat? Alhamdulillah sihat. So perlu sihat, saya ada semua sedia? Sedia. Okey, so kita mulakan dengan soalan pertama boleh? Boleh. Boleh tak cikgu perkenalkan diri cikgu? Latar belakang cikgu. Okey. Terlebih dahulu saya ucap terima kasihlah kepada Adam dan kawan-kawan semua yang sudi memilih saya sebagai responden lah untuk you punya wawancara guru, insan guru profesional. Okey. Jadi saya cerita sikit secara ringkas latar belakang saya. Nama penuh saya Nur Helmi bin Abdul Muttalib, anak kelahiran Perlis, memang asal Perlis. Bersekolah awal pun di Perlis, dan kemudian melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Sains Kimia Tulen. Saya bukan budak pendidikan, saya beritahu awal-awal. Tapi macam mana boleh saya termasuk jadi cikgu ni? Sebab selepas saya buat ijazah, dapatkan ijazah saya tu, kemudian saya dalam tempoh menunggu menunggu peluang kerja tu, saya jadi cikgu sandaran, guru ganti di sebuah sekolah di Perlis, Sekolah Menengah Teknik Arau. Dan kemudian saya daripada situ sebenarnya datang cinta nak jadi seorang cikgu ni. Sebab sebelum tu saya tak ada pengalaman jadi cikgu dan sebenarnya tak ada minat langsung nak jadi cikgu. Tapi bila kita dah duduk kat tempat tu, kita experience benda tu sendiri, dan saya rasa macam seronok sebenarnya jadi cikgu. So macam cinta pandang pertama macam tu lah. Jadi daripada situ saya tengok apa peluang yang saya boleh jadi cikgu. Dan masa tu kita ada kursus perguruan lepasan ijazah KPLI. Saya mohon, alhamdulillah rezeki saya dapat sebagai cikgu kimia. Dan kemudian saya dipostingkan ke SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu Sarawak selama 8 tahun kat situ. Kemudian barulah saya pindah balik ke SMK Jerlun. Okey. Dan saya punya keterlibatan saya dalam guru cemerlang ni, saya akan kupas kejap lagi dalam soalan-soalan seterusnya lah kot, berkaitan dengan saya punya sejarah perkhidmatan. Itu lebih sesuai lah kat situ. Okey, jawapan yang menarik, inspiring juga. Okay, so kita balik pada soalan kedua lah. Apa menjadi faktor ataupun punca atau pembakar semangat kepada cikgu untuk menjadi seorang cikgu? Sesuai lah kan, sebab saya tadi saya dah beritahu awal, saya bukannya orang daripada bidang pendidikan. Dan macam mana boleh tiba-tiba jatuh ke bidang perguruan ni adalah sebab yang pertama sebab desakan lah daripada kakak saya. Kakak saya ni dia cikgu. Jadi dia cakap macam try lah minta, sebab dia tengok saya duk hantar resume minta kerja sana sini. Dia kata kenapa tak try jadi cikgu ganti, sebab cikgu ganti ni pun dia cakap macam okey lah kan, dia pendek juga. Jadi daripada situ sebenarnya saya macam dan macam saya kata tadi, bila saya dah jadi cikgu saya rasa seronok dapat paling kepuasan utama saya rasa bila jadi cikgu ni, bila kita dapat tengok budak daripada kosong sampai dia jadi somebody, jadi someone. Itu yang saya rasa keseronokan untuk saya. Dan daripada situlah saya rasa macam saya nak jadi cikgu. Itu yang saya rasa membakar semangat saya lah. Terima kasih. Kita alih kepada depan. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Okey, kalau nak jadi cikgu berjaya ni sebenarnya soalan tu dia subjektif lah. Maksudnya banyak jawapan lah. Saya cuba bagi jawapan berdasarkan pengalaman saya lah. Pengalaman saya sendiri, pengalaman saya tengok kawan-kawan apa semua yang berjaya ni. Nombor satu sekali, nak jadi guru yang berjaya ni dia kena ada kesungguhan lah. Bila dia buat kerja tu memang betul-betul bersungguh lah, determination lah bahasa Inggeris. Sebab
bila macam contoh lah, macam korang sekarang tengah belajar kan, korang tengok ada kawan-kawan korang yang cerdik tau kan, yang memang cerdik, semua result dia dapat 4 flat ataupun sekurang-kurangnya macam 3.75 ke atas, maknanya first class, dekan kan, dekan. Tapi sorry to say, belum tentu lagi bila dia pergi ke sekolah dia boleh jadi cikgu yang baik. Dia macam kamu sebagai seorang pemain bola sepak yang baik, belum tentu kamu boleh ajar orang main bola sepak dengan baik. Dia benda yang berbeza. Kita sendiri main dengan kita kena ajar orang. Macam tu juga cikgu. Kita belajar sendiri, satu lagi kita ajar orang macam mana nak bagi sekedip. Itu two different things. Yang saya nak bakal-bakal guru macam kamu semua ni faham apa peranan kamu lepas ni. Kamu memang cerdik. Sebab tu kamu boleh masuk UIPSI, kamu boleh masuk buat pendidikan. Sebab pendidikan sekarang sangat laku kan. Dan cerdik, tapi nak jadi cikgu tu, nak mengajar orang untuk jadi cerdik tu, dia benda berbeza. Dan nombor satu sekali saya letak adalah determination lah, kesungguhan tu. Yang kedua, ciri guru yang berjaya tu adalah dia tahan. Maksudnya dia tak adalah dia buat sekejap dapat komen yang yang tak memberangsangkan daripada pentadbir ataupun rakan sekerja, terus dia give up. So tahanlah, maksudnya resistance, kental lah, kental. Kita as long as benda kita buat tu kita tahu jelas, saya buat ni memang sebab saya tahu benda ni akan bagi manfaat kat budak saya, so kita teruskan. Walaupun mungkin kena kecam dengan kawan-kawan, ala dia ni poyo lah, tunjuk rajin ke apa, akhirnya kita akan dapat hasil. Itu yang penting. Okay? Dan nombor 3, saya rasa ciri guru yang berjaya ni dia dynamic. Dia dynamic tu kalau kat sini saya maksudkan dia sentiasa bergerak, upgrade ilmu dia, upgrade kemahiran dia, upgrade. Dia tak adalah tahun pertama dia mengajar sama aja dengan tahun 10 dia mengajar. Itu yang saya maksudkan sebagai dynamic. You berubah lah, you dapat pelajar yang makin berbeza, so you berubah, ajar jadi cikgu yang lebih baik. Okay, seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada kami untuk jadi cikgu yang berjaya? Bakal guru lah. Okay. Bakal guru kalau untuk you all sekarang ni dan sesuai lah dengan apa yang korang tengah lalui. Nombor 1, dapatkan ilmu tu sebanyak mungkin. Banyak, maknanya bila dalam kelas pendidikan dia ada 2, saya bagi 3 lah yang sesuai untuk korang. Nombor 1 adalah ilmu tentang subjek korang tu, pengajian Malaysia tu kan. Itu kena kuasai. Itu kita punya main business. Kamu punya kekuatan bila orang sebut cikgu nama, tunjuk dia template. Cikgu Kamaria. Bila orang cakap cikgu Kamaria, kalau dia cikgu pengajian Malaysia, maknanya memang orang tahu. Tanyalah apa-apa pasal konten tu, semua dia tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah dari segi ilmu pedagogi. Pendekatan apa yang you nak guna. Ilmu you ada, you pandai cara nak memasak. Tapi macam mana you nak sampaikan kat pelajar supaya pelajar pun pandai masak macam you. Itu yang kita gunakan strategi dan juga pendekatan mengajar pedagogi tu. So kena tahu. Sebab bila sampai satu tahap, walaupun ilmu pedagogi, ilmu mengajar ni kita boleh belajar tau secara natural. Macam contoh you ajar adik you mengaji contoh. Benda tu datang natural lah kan, kita ajar. Tapi kalau kita tahu teknik tu dengan lebih betul, hasil dia tu kita akan dapat import lagi baik. Kan? Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ilmu digital, ilmu teknologi lah, sesuai dengan sekarang. Itu pun ilmu yang memang semua korang kena ada lah pada saya. Sebab kalau korang nak jaya, tapi agak pelik lah kalau macam guru muda, bakal guru macam korang ni tak tahu benda ni kan. Tapi kena upgrade lah kalau rasa macam mungkin saya tak berapa minat benda-benda digital, so kena dah bergerak ke atas, at least tahulah apa yang basic. Okay, itu satu yang pertama saya sebut, iaitu kena dapatkan sebanyak ilmu mungkin. Yang kedua, berani mencuba. Berani mencuba, maksudnya kenapa? Kenapa? Berani mencuba maksudnya bila masuk dalam kelas,
kita tengok, kita rasa macam kawan kita semua buatkan contoh pendekatan dia pakai, biasa korang pakai apa? Kalau untuk pendekatan mengajar ni, mastery learning. Tahu tak? Ingat? Mastery learning ni maksudnya kita ajar satu topik sampai dia dah master, baru kita pindah. Itu satu kaedah. Ada yang kita buat secara didaktif, secara induktif, semua kan? Macam mana daripada topik yang besar kepada makin kecil. Boleh juga. Ataupun contoh korang guna pendekatan, contoh banyaklah lagi kan. Contoh macam kita guna kaedah role play, main peranan kan. Ajar tokoh. So kita lantik seorang pelajar jadi tokoh sekian-sekian. So dia ceritalah apa benda dia buat bila dia lahir apa semua. Okay. So berani mencuba ni kat sini, maksud saya kita explore apa pendekatan, walaupun tajuk tu sama. This year kita ajar macam lain, tahun depan kita ajar guna pendekatan lain. Contoh kita guna project based learning. Tahun ni saya rasa saya nak buat macam project based, maknanya kita minta pelajar jadikan benda tu dalam bentuk project based. Contoh yang saya rasa sesuai dengan tajuk korang, Pengajian Malaysia, korang ajar tajuk pilihan raya kan? Ada kan? Okay, dalam tajuk pilihan raya korang tak ajar, tapi korang terus bagi tugasan dekat pelajar. Okay, saya nak you all buat satu bukan satu contoh, kita buat satu macam dia punya projek adalah pilihan raya peringkat sekolah. Simulasi yes. Terus jalan saja. Biar dia orang explore apa dia punya step, apa dia punya peranan kawan ni buat apa dia punya fasa-fasa dalam pilihan raya. So berani macam tu lah, walaupun kita tahu kata macam nanti mesti ada banyak mistake. Tak apa, kita try sebab inilah peluang untuk korang try. Dan sebenarnya saya cakap sendiri, walaupun saya ni dah 16 tahun mengajar, baru 16 tahun mengajar. Tetapi setiap hari bila kita masuk kelas tu, setiap hari tu adalah hari yang berbeza. Faham tak? Maksudnya kita tak boleh anggap kata okey hari ni saya mengajar guna pendekatan ni, confirm besok saya guna pendekatan ni, kelas depan kelas satu lagi pun boleh guna. Tak. Setiap murid kita tu adalah unik. So kita je guru yang tahu okey ni pendekatan ni sesuai untuk budak ni. Tu pun boleh tentu kadang-kadang, maksudnya setiap kali kelas tu kita bereksperimentasi. Itu yang saya nak korang explore, supaya bila kita explore baru kita tahu sebenarnya ada cara yang lebih baik lagi untuk ajar satu topik tu. Kan? Itu yang saya cuba bagi luar dululah untuk bakal guru macam korang kan. Kesian cikgu yang menarik, insyaAllah kami akan tanamkanlah ciri-ciri kepribadian itu dalam diri kami. InsyaAllah. Seterusnya soalnya apakah ciri atau sifat yang cikgu rasa perlu disemai dalam diri seorang guru untuk menambah baik kepribadian mereka? Okey, untuk nak tambah baik ciri seorang guru kalau saya letak bertanggungjawab lah. Kan bila kita dah jadi cikgu, kita kena ada rasa tanggungjawab lah. Maksudnya bukan tanggungjawab apa, tanggungjawab terhadap tugas, tanggungjawab kepada murid kita. Maksudnya kalau betul kita perlu nilai murid tu secara telus, kita nilai, kita buat betul. Jangan kita ambil peluang atas macam nak mudah kerja kita. Kita letak je semua murid kita sama je penilaian dia kan. Macam sekarang kita ada guru di kelas, kita tak ada kan, kita cuma ada SPM je. Jadi kita banyak pentaksiran bilik darjah. Bila pentaksiran bilik darjah ni, dia bergantung kepada cikgu punya professional judgement, penilaian profesional guru. So kat sini yang akan tunjukkan you tu seorang profesional ataupun tak. Kan? Kalau you nak mudah senang aja, semua bagi markah 3, tahap penguasaan 3. Tapi adakah you kat situ menunjukkan you seorang yang bertanggungjawab? Kan? Tak kan? Tak sepatutnya lah, sebab dalam ramai pelajar kita ada juga yang berpotensi, ada yang memang menunjukkan kecemerlangan, ada yang perlukan kita bimbing lagi. Jadi kat situ kena jadi orang yang bertanggungjawab. Bila dia tahu tanggungjawab dia, memang dia akan lebih amanah lah buat kerja dia. Itu kepada murid, kepada tugas-tugas di sekolah. Macam contoh dilantik sebagai
AJK kebersihan ataupun keselamatan sekolah, tapi kita tak jalankan fungsi itu, jadi dia akan jadi banyak masalah pada masa akan datang lah. Okey, itu satu. Yang kedua, saya rasa saya suka ciri kalau setiap guru ni dia sentiasa rasa nak upgrade diri dia. Sentiasa rasa, macam tadi kan saya gunakan istilah dynamic tu. So kat situ menunjukkan kata sebenarnya proses jadi guru ni adalah proses pembelajaran seumur hidup, sepanjang hayat kan, pembelajaran sepanjang lifelong learning tu. Okey, sepanjang hayat yang kita kena sentiasa belajar lah, upgrade lah ilmu kita, upgrade skill kita kan. Yang itu dululah saya rasa, kalau saya boleh kongsi dua yang saya rasa paling utama lah, bertanggungjawab, dan juga satu lagi adalah dynamic lah, perkataan paling sesuai tu. Maksudnya anggap kita punya jadi guru tu adalah sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Faham. Soalan seterusnya pula, apakah ciri yang tidak sepatutnya pula ada pada seorang guru tu? Okey. Kalau cakap lawan tadi balik ya. Kita senang lah kan. Tapi saya bagi yang lain lah sikit Kalau yang tak sepatutnya ada, saya nampak sikap berlengah. Berlengah sebab sekarang ni kita punya pendidikan kita ni laju tau. Maksudnya banyak perubahan berlaku dari segi program kita kena buat, dasar apa semua, pendekatan. Jadi kita kena cepat lah. Sebenarnya bila ada teknologi ni, sebenarnya teknologi ni lagi cepat mempercepatkan proses perubahan tu tau. Kamu belajar kan pasal VUCA World, tahu tak? VUCA World, tak pernah dengar. Dunia sekarang yang volatile, maksudnya dia cepat berubah. Lepas tu dia VUCA View, uncertain, maksudnya kita tak boleh jangka sebulan dua nanti apa akan berlaku. Contoh paling jelas masa kita COVID itu kan, itu yang menunjukkan VUCA World tu, dunia yang tak jelas, ambiguous. Lepas tu satu lagi, kita tak pasti tau. Maksudnya tiba-tiba kena COVID, semua duduk kat rumah. Jadi terpaksa dalam masa bayangkan tak sampai seminggu kita kena belajar macam mana nak jalankan PDP secara online. Kan, you pandai ke you tak pandai, you kena pandai. Jadi dalam keadaan macam ni maknanya kena cepat lah. Kita kena cepat belajar, kena sentiasa bergerak. Itu satu. Jadi kalau kita ada sikap berlengah tu, kita bukan setakat menyusahkan diri kita, tetapi akan menyusahkan orang lain lagi nanti. Macam contoh bila kerja online kan, kalau seorang tak function, habislah satu grup tu kan. Macam tu lah senang ceritanya. Dan yang kedua, saya rasa kalau sikap yang tak patut ada adalah untuk guru lah. Saya tak tahu lah sesuai ke tak sesuai nak sebut perkataan ni, tapi maksudnya toksik lah. Saya tak pasti. Tapi saya rasa dalam bahasa korang faham lah kan. Toksik tu maksudnya dengki dengan rakan sekerja bila tengok ada yang buat kerja, ada yang lebih apa semua kan. Yang orang kata tak senang lah bila tengok ada cikgu rajin, dia orang cuba bagi persepsi yang tak bagus kan. Sedangkan ada je banyak je benda yang boleh dapat manfaat kan bila ada satu, macam contoh cikgu tu rajin lebih pada orang kan, suka berinovasi. Tapi kadang-kadang itulah, bila kita sendiri toksik, kita akan menyebabkan satu sekolah tu jadi toksik nanti. So itu tak patut ada lah. Sepatutnya kita lebih bersikap saling sokong, menyokong antara satu sama lain lah. Dan toksik ni saya nak beritahu, dia bukannya ada di peringkat guru saja tau. Kadang-kadang pentadbir pun dia boleh toksik kepada cikgu. Kan, ada pentadbir yang dia rasa macam insecure dengan kejayaan dan juga pencapaian anak buah dia. Ada, you akan berdepan satu hari nanti yang you jumpa pentadbir, dia tak senang pun bila you dapat anugerah banyak, bila you nama you disebut, akan ada. Tapi itu cara macam mana kita handle lah. Saya ingat lagi pesan pengetua saya, dia kata itu pun satu kemahiran yang kena ada, iaitu kemahiran berkomunikasi.
Dia kata separuh daripada masalah dunia ni boleh selesai dengan berkomunikasi dengan baik. Dan saya agak setujulah kan. Banyak sebenarnya konflik yang berlaku, tak kisahlah sesama kawan ke apa ke kat mana ke, sebab komunikasi tu misunderstood, tak dipahami kan. Kita ingat dia bercakap macam ni pasal kita, dia macam ni, so sebab itulah. Tapi kalau kita cakap betul-betul, oh dua-dua ada salah, dua-dua ada betul kan. Itulah dua yang saya boleh kongsi. InsyaAllah kami akan menjadi seorang guru yang baik dan ciri-ciri yang kita. Seterusnya, kalau tadi cikgu sudah kongsikan tentang ciri-ciri kepribadian itu kan semua. Jadi bolehkah kalau cikgu kongsikan sedikit sejarah perkhidmatan cikgu ni? Tadi cikgu ada kata cikgu telah berkhidmat selama 16 tahun dan sepanjang perkhidmatan cikgu ni, apakah cabaran ataupun macam bahasa kasarnya tu apa ni yang masalah yang boleh mematahkan semangat cikgu sepanjang cikgu bergelar guru ni? Okey, kalau cerita sejarah perkhidmatan saya macam saya kata tadi, saya macam mana saya boleh terjun ke bidang pendidikan sebab saya ambil KPLI. Saya tak ada sijil ikhtisas. Sijil ikhtisas tu sijil perguruan lah macam korang tengah buat sekarang. Jadi sebab saya memang ambil ijazah sarjana muda sains kimia tulen. So saya dilatih di Makmal sebenarnya. Saya dilatih di Makmal. Saya tak ada buat kajian macam korang kena buat kajian tindakan apa semua tu kan. Saya tak ada, zero knowledge tentang benda tu. Sebab kerja saya adalah saya masuk lab, campur-campur bahan, dapat hasil. Okay. Kemudian saya mohon KPLI dan saya dapat. So itulah saya punya sijil ikhtisas, sijil yang membolehkan saya jadi cikgu. Korang punya, korang ada satu je lah. Itulah sijil korang lah, sijil profesional dan sijil ikhtisas. Tapi saya ada dua. Sijil ikhtisas saya adalah KPLI itulah, Diploma Pendidikan juga dalam bidang kimia. Kemudian saya dipostingkan ke Sarawak tahun 2007. 2007 umur berapa tahun? 6 tahun. Okey, saya masa tu saya dah fly ke Sarawak. Dan saya suka nak sebut sebab itulah pengalaman kali pertama saya naik kapal terbang. Sebab apa? Sebab saya jadi cikgu. Selalu saya cakap, sebenarnya dengan saya jadi cikgu ni banyak benda saya dapat. Okey. So itulah pengalaman kali pertama saya naik kapal terbang, pergi ke Sarawak dan kemudian dapat, di sana baru dapat posting ke SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu Sarawak. Nama dia pun dah Luar Bandar nombor 1 Sibu. So tak payah tanya Luar Bandar ke, sekolah kat bandar ke, tak, memang Luar Bandar. 95% adalah anak-anak berketurunan Iban yang masih duduk di hulu-hulu sungai dan duduk di rumah panjang. Dan sebenarnya itu juga kali pertama saya ke Borneo lah, saya kata. Ke Borneo, Pulau Borneo. Yang saya rasa boleh kata disebabkan ignorance kita. Ignorance ni maksudnya kita tak berapa ambil tahu hal. Macam contoh kan, you all sebelum datang Perlis ni, you all tahu tak pasal Perlis? Tahu sikit-sikit lah kan. Kalau saya boleh kata saya punya ignorance lah, kita punya ketidakpedulian kita lah, dalam bahasa yang lebih humble-nya, untuk kita tahu pasal tempat-tempat kat sana. Macam saya pun saya tak tahu bangsa apa yang ada, saya tak malu nak sebut sebab saya rasa lepas saya duduk sana baru saya tahu banyak, saya tahu dengan jelas Murut ada dekat mana, kemudian Bisaya ada kat mana, jadi lagi jelas. So saya rasa satu pengalaman yang bagus lah dalam perkhidmatan saya sebagai seorang cikgu lah. Dan kemudian bila posting ke sana, 95% anak-anak berketurunan Iban duduk kat rumah panjang. Tahun kelima saya boleh betul-betul bahasa Iban sampai sekarang. Sebab bila kita nak jadi cikgu ni, dia bukan setakat kita nak sampaikan ilmu dalam buku tu je. Nak jadi cikgu ni dia lebih daripada tu. Sebab tu yang kata guru sekarang kena ada jiwa pendidik tu. Itu kita kena fahamkanlah sampai to what level. Okay. Dan saya belajar bahasa Iban sebab saya nampak budak saya kat situ dia gunakan bahasa Melayu tu dia punya second language. First language dia adalah bahasa Iban lah.
Dan kemudian masa tu pula saya kena ajar sains ni dalam bahasa Inggeris. Korang bayangkan bahasa Melayu dia pun dia tak berapa nak settle lagi. Tiba-tiba dia terpaksa belajar dalam bahasa Inggeris, bahasa ketiga dia. So dan cara macam mana saya nak memahamkan budak tu yang saya kata saya belajar bahasa Iban sebab saya nak terangkan dengan lebih baik. Contoh istilah untuk katak. Katak ni memang kita dengar macam satu perkataan senang kan? Tapi ada beza katak puru dengan katak bukit contoh. Kan? Jadi bila saya nak terangkan kat budak, bila saya sebut katak, dia tak tahu yang mana satu. Jadi bila saya sebut perkataan dia, contoh saya sebut raung, itu menunjukkan katak puru. Jadi dia macam, oh dia terus dah faham. Itu sebab kenapa saya belajar. Jadi bila saya mengajar dalam kelas tu, saya akan sebut 3 perkataan, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga bahasa Iban, supaya dia jelas yang mana satu yang saya masukkan. Okey, itu cerita sikit lah. Dan kemudian dari segi perkhidmatan, tahun ke-5 saya dapat guru cemerlang. Saya tak pernah merancang sebenarnya nak jadi guru cemerlang, tak ada info pun sebenarnya pasal guru cemerlang. Tetapi saya bersyukur sebab saya berada di tempat yang betul pada masa yang betul. Masa tu pengetua dia adalah pengetua cemerlang. Dia punya idea dia, konsep dia, kalau dia pengetua cemerlang, sekolah dia mesti cemerlang. Sekolah cemerlang ada anak-anak murid yang cemerlang. Anak murid yang cemerlang datang daripada siapa? Datang daripada guru yang cemerlang. Jadi semua dia wajibkan guru dia mohon guru cemerlang. Jadi saya berada di tempat yang betul pada masa yang betul. Jadi saya cubalah. Dan saya pun bukan kerana saya rasa bagus ke rasa hebat, tak. Saya rasa inilah peluang saya untuk saya check sejauh mana saya ni bagus sebagai seorang cikgu. So saya gunakan instrumen tu lah. Saya gunakan penilaian guru cemerlang tu sebagai satu kayu ukur untuk saya ukur prestasi saya. Kita duk show sendiri kan, oh saya ni best jadi cikgu kan, budak-budak suka saya tak tahu. Tapi bila kita mohon guru cemerlang, baru kita tahu banyak kelemahan yang kita boleh baiki. Tapi alhamdulillah rezeki saya dapat guru cemerlang tahun ke-6. Jadi dapat naik grade cepat. Saya dapat naik grade cepat 2 tahun daripada kawan saya. Kemudian 8 tahun kat Sarawak, saya minta pindah, dapat balik ke Kedah, SMK Jerlun. Pun sama, tahun ke 3 tahun lepas saya dapat grade 44 tu, saya mohon lagi guru cemerlang ke 48, grade yang lebih tinggi. Alhamdulillah berjaya. Dan satu lagi pencapaian saya dapat yang inilah untuk DG 52. So saya dapat lalu semua grade tu, kalau kita kira kan nanti dia akan dapat 886 kan, 8 tahun, 6 tahun. So 8886 16, 22 tahun kena sekurang-kurangnya, 22 tahun. Tapi saya dapatkan saya punya grade 52 ni dalam tempoh 14 tahun saya mengajar. Saya jimat 8 tahun, saya sikit. Kan. Bukan nak cuma kata saya hebat, tapi saya nak bagi tahu kata it is possible untuk buat. Benda tu possible kalau kita buat betul, kita ada usaha, kita buat betul, kita dokumentasikan bahan-bahan kita elok-elok, memang boleh. Semua orang pun boleh. Kamu pun kalau kamu macam dah sekarang ni dah dapat awal kan pendedahan tentang guru cemerlang, boleh satu hari nanti kamu jadi guru cemerlang. Kan? Okey. Dan kemudian sampai kat situlah, sampai jadi guru cemerlang. DG 52. Satu lagi soalan kot tak jawab kan, yang apa cabaran kan. Kalau cabaran tu saya rasa sebenarnya dari segi murid tu, saya rasa itu dia macam orang kata apa, macam masa manis hidup lah. Saya menizok. Kadang-kadang kita dapat murid yang orang kata apa, macam biadab, tak reti hormat kita. Kadang-kadang kita dapat murid yang nakal, kita cakap berbuih mulut, tak dengar cakap. Tapi pada saya anggap tu sebagai macam lumrah lah. Bila kita jadi cikgu, kita akan jumpa budak yang sangat baik, yang ingat kita sampai dia dah keluar, dah kerja pun masih ingat kita pun ada. Kita akan jumpa ada murid yang sangat kurang ajar dengan kita, maki kita dalam kelas, kita akan jumpa. So saya anggap tu sebagai neutral lah. Ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk kita, saya anggap sebagai neutral lah. Kita akan macam-macam kita jumpa lah.
Cuma macam mana kita nak handle emosi kita lah dalam menguruskan keadaan-keadaan macam tu. Sama juga dengan rakan-rakan sekerja. Rakan sekerja pun kadang-kadang macam saya kata tadi, ada yang toksik kan. Ada toksik. Tapi kita handle benda tu dengan baik lah. Kita tahu kan, macam Siti Nurhaliza pun punya baik pun ada orang tak suka kat dia. Tiba kan. Tapi macam dah macam nak tunjukkan kata kita ni akan kita ni bukan watak baik dalam hidup semua orang. Kan? Kita ni adalah ada watak jahat dalam hidup seseorang kan. Jadi macam okay, kita redha je lah. Yang penting saya kata apa-apa benda kita buat, maksudnya bila you kat sekolah you jadi cikgu nanti, you macam tiba-tiba you macam, oh saya nak buat kelab lah, saya nak buka kelab ni. As long as you tahu benda tu boleh bagi benefit untuk budak you, teruskan. You pegang situ je. Mula-mula memang kan ada yang kecam lah apa kutuk, tu nak buat rajin, nak APC lah tu. Kan, nak pengetua sayang lah tu. Selagi you pegang dengan niat you, okay, saya buat ni memang saya tahu benda ni akan bagi manfaat untuk murid saya, teruskan. Okay. Kalau dengar dari dari sejarah perkhidmatan cikgu ni, di sini saya macam dapat belajar something lah. Saya dapat belajar yang apa-apa saja yang berlaku ni dia bermula dengan diri kita sendiri. Maksudnya kita untuk mempunyai wawasan yang tinggi itu dia semua bermula dengan diri kita sendiri lah. InsyaAllah kami akan praktiskan juga lah cikgu. Dan untuk dia macam ni tau, saya nak cerita dengan Kamariah kan. Macam kita naik bukit kan. Lagi kita naik tinggi, lagi orang akan nampak kita tau. Kita duduk kat bawah ni tak ada orang nampak pun kalau kita duduk ramai-ramai dengan orang lain. Tapi lagi kita daki, lagilah orang akan nampak kita dan orang akan do something lah. Orang akan baling batu lah. Tapi cara macam mana kita nak handle the situation tu lah yang akan membezakan. Okay, saya harap you all nanti pun diberi kekuatan lah untuk handle apa-apa struggle, apa-apa masalah dengan baik lah. Seterusnya, saya nak tanya kepada cikgu, apa yang nasihat yang boleh cikgu berikan kepada kami sebagai bakal guru kan? Nasihat dia ni macam klise lah. Untuk guru baru kan, macam alah, semua cikgu cakap benda yang sama. Tapi saya rasa memang betul kena beritahu. Yang pertama tu adalah kena ada jiwa pendidik. Kalau you all mungkin sekarang ni macam saya contoh Adam kan, saya mohon opsi sebab mak ayah saya suruh. Habislah. Contoh lah kan. Kalau lah, okay. So betul kan, kita channelkan balik. Dia sebenarnya ada minat kita yang boleh dipupuk sebenarnya. Kita mungkin awal tu kita tak minat. Macam saya lah. Saya kalau masa saya duduk kat USM tu, bila orang sebut cikgu, saya macam oh okey. Saya tak pernah nak terfikir tau saya jadi cikgu. Sebab tu bila saya jadi cikgu, kawan-kawan saya USM saya, dia orang terkejut. Sebab saya tak pernah pun sebut kata saya nak jadi cikgu ataupun ada kecenderungan untuk nak mengajar orang, tak ada. Okey. Jadi bila jadi cikgu, saya nampak sebenarnya benda tu boleh dipupuk. Kemahiran ataupun minat yang boleh dipupuk. Kalau you belum ada, you bagi ada supaya you tak seksa nanti. Seksa tau kalau kita buat benda kita tak suka. So channelkan, cari apa yang you enjoy bila you duduk dalam bilik darjah. Ada setengah orang dia enjoy bila dia dapat bergurau dengan murid. Ada orang. Ada cikgu dia suka sebab dia suka environment sekolah tu. Maksudnya environment yang ada budak duk belajar, dia suka. So cari apa yang you enjoy sebenarnya bila you jadi cikgu. Itu akan bantu you lah jadi cikgu yang lebih baik. Okay. Yang kedua, saya rasa yang guru sekarang kena ada, yang saya rasa kalau saya boleh nasihatkan supaya korang tak buat mistake tu, adalah luah perasaan yang tak kena tempat tau. Sebab saya jumpa banyak, sebab saya ramai juga cikgu-cikgu muda yang follow saya di Twitter, di Instagram dan di TikTok. Saya tengok dia orang sekarang ni, you all terlalu loud.
dalam nak menyuarakan, macam contoh bila ada tak puas hati je dengan guru besar, dengan pengetua apa semua, dia orang terus cakap je dalam letak je. Saya macam dia orang ni tak ada cikgu sekolah dia yang follow kan, bila dia komplain pasal kawan-kawan sekerja kan. Kita walaupun kita hebat macam mana pun, kita bukan bekerja seorang tau di sekolah. Memang tuning terbalik kalau you buat kerja seorang-seorang. Kita perlukan support sebenarnya. Walaupun kita kata tak apa, saya ni hebat, saya boleh buat seorang-seorang. No, memang you akan tergolek lah. So kita perlukan juga support daripada rakan-rakan sekeliling kita. Walaupun mungkin ramai yang toksik, kita cari yang support, circle yang support kita. Akan ada, takkanlah semua satu sekolah toksik, you je tak toksik kan, semua toksik, you tak toksik, maksudnya you lah yang toksik. Okay, so bila kita duduk dalam grup tu, kita cuba cari support. So janganlah mudah sangat kita nak luah perasaan kita. It's okay, saya boleh accept. Maksudnya semua orang ada orang kata apa? Yalah, bebas lah siapa nak express dia punya feelings kan, dia punya perasaan tu. Tetapi berpada-pada, sebab kadang-kadang saya takut nanti benda tu akan bukannya you puas hati. Oh, puas hatinya aku boleh tulis status ni kan, maki pentadbir, maki kawan sekolah. Tapi at the end, adakah you rasa tindakan you tu akan menyebabkan lebih banyak konflik berlaku? Kan? Ataupun boleh menyelesaikan you punya konflik? Menyelesaikan okey. Tapi biasanya dalam banyak keadaan dia akan tambah lagi teruk. Sebab kadang-kadang ada yang you ingat kawan rupanya itulah yang ketika belakang pergi duk report pula dekat pentadbir. So besok saya rasa uruskan you punya kemarahan, you punya tak puas hati tu dengan cara yang lebih baik lah, bukan dengan social media. Okey, baik, yang terakhir, apa kata-kata terakhir pada cikgu? Untuk siapa? Ah, betul, bakal guru aku lah. Kalau saya punya harapan lah kan, harapan saya lebih kurang tu, saya harap satu, bila korang berpeluang jadi cikgu nanti, dapat posting, jadi cikgu betul-betul. Supaya korang tak adalah rasa macam ralatnya, tekilannya saya tak buat itu, saya tak buat ini. No, all out, cuba all out. Sebab macam saya kata tadi, setiap hari kelas kita masuk tu adalah satu eksperimentasi kita. Kan, kita bereksperimentasi. Jangan sampai saya takutlah nak buat ni cikgu nanti kena kecam kan. No, you buat apa yang you rasa betul sesuai dengan yang you belajar, supaya you rasa okey, tak ada benda kita terkilan. Kan, itu satu. Maknanya explore. Ataupun rasa macam saya minat nak jadi guru cemerlang ni, tapi saya malu lah, saya takut nanti kawan-kawan kata saya ni overconfident lah. No, you buat saja. You buat saja, mana tahu you punya rezeki. Kan, itu satu. Yang kedua, saya punya harapan saya bila you jadi cikgu, you explore peluang kerjaya guru. Sebab saya tengok ramai cikgu baru bila dia masuk jadi cikgu, dia tak tahu sebenarnya apa peluang yang you ada. You jangan ingat you jadi cikgu, you duduk kat dalam kelas tu ataupun duduk kat sekolah tu daripada you mula mengajar sampai you habis pencen. No, banyak benda kat luar sana, peluang untuk cikgu yang kita boleh explore. Contoh saya nak ambil ni, saya pergi terpilih untuk ikut program guru bersama NASA dekat Amerika Syarikat, US Space and Rocket Center. Sebab apa saya boleh pergi ni? Sebab saya jadi cikgu sekolah. Kalau saya tak jadi cikgu, saya tak boleh pergi. Ni semua fully sponsored. Sama juga yang saya pergi ke Switzerland ni. Saya pergi ke Switzerland free, ditaja. Sebab apa? Saya pergi untuk program International High School Teacher oleh Pusat Nuklear Eropah. 40 guru daripada seluruh dunia. Saya adalah guru Malaysia pertama yang terpilih. Bukan saya hebat pun, saya tak kata saya hebat, tetapi saya berani ambil peluang. Sebab masa saya pergi ke Amerika ni, saya jumpa seorang cikgu daripada Romania. Dia cakap ada satu program dekat Switzerland, dekat Geneva ni, yang memang nak international teacher dan dia orang akan sponsor. Jadi saya random je, saya try. Saya pun tak faham sebenarnya apa dia ajar. Tapi saya ambil keberanian yang saya kata tadi, nak explore tu, saya pergi mohon. Bila saya pergi sana, dia cakap congratulations,
You are the first Malaysian teacher yang terpilih untuk program ni. Saya macam, ha? Bayangkan dia dah buat program tu 20 tahun, tidak ada seorang pun cikgu Malaysia yang pernah pergi. Rugi tak? Rugi. Dan saya bangga sebab lepas saya pergi, saya share benda ni dekat saya punya blog, saya punya YouTube, saya punya social media. Lepas tu ada 2 orang lagi cikgu Malaysia dapat pergi. Itu yang saya suka. Maknanya bila kita pergi, kita explore dan kita buka peluang untuk orang lain. Jangan duk rasa nak hebat seorang-seorang, tak payah. Kita hebat, kita punya iltizam bila kita jadi cikgu, kita nak baiki sistem pendidikan Malaysia kan. Kita nak jadikan sistem pendidikan Malaysia lebih baik. So dia bukan kerja seorang. Kalau you seorang hebat, you ingat you boleh baiki satu sistem ke? Tak. Kita kena ramai-ramai bagi guru hebat. Sebab tu saya doa semua, you all semua 5 orang ni semua jadi guru cemerlang satu hari. Kan, baru-baru mengajar you dapat peluang kan. Maksudnya dapat peluang jadi guru cemerlang. So you akan dapat extra motivation untuk you buat kerja. Banyak lagi. Saya pergi Korea 3 bulan jadi cikgu pertukaran kat sana. Itu yang saya kata peluang, tahu tak? Saya kata peluang. Jangan limitkan diri kita tu dengan kefahaman you jadi cikgu, you duduklah kat kelas sampai ke pencen. Cari explore peluang yang you ada. Okey. Itulah saya rasa saya punya harapan lah. Satu iaitu yang pertama tadi, maksudnya berani explore benda baru, nak tingkatkan you punya professionalism sebagai cikgu. Dan yang kedua, pergi explore benda-benda yang boleh tingkatkan you punya inilah sebagai cikgu, ilmu you, content you, semua kan. Okay. Lagi soalan? Tak ada? Tak ada lagi? Saya tanya soalan ni. So kalau tak ada, kami berlima mengucapkan terima kasih banyak juga ini sebab sudi luangkan masa malam waktu kan. Demi hari biasa waktu kan kena malam berjumpa kita kan. Semoga Allah balas jasa budi Cik Elmi. InsyaAllah doa-doa juga dapat doakan, insyaAllah amin. So semoga Cik Elmi juga dapat teruskan kecemerlangan sebagai seorang guru yang disanjung tinggi dan sebagainya. Terima kasih. Kalau tak ada, itu saja daripada kami. Sekian berkata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sama.